Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton Bicara BH. Kita kini dalam fasa kedua PKP yang berkuat kuasa dari 1 hingga 14 April. Kalau dilihat pada forum-forum perbincangan yang melibatkan para usahawan di negara ini, rata-ratanya mereka menzahirkan kebimbangan tentang masa depan operasi mereka. Bukan saja dalam masa terdekat ni, tapi juga pasca COVID-19. Saya Faranas Abdul Karim, bersama saya ialah Datuk Seri Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang akan mengupas dan mungkin menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh para usahawan dan juga mungkin juga komuniti koperasi di Malaysia. Terima kasih Datuk Seri kerana menerima kami di pejabat Datuk Seri ini. Okay, Datuk Seri, sebelum kita mulakan dengan lebih lanjut, mungkin Datuk Seri boleh bagi kita buat housekeeping sikit Datuk Seri tentang inisiatif dari Majlis Tindakan Ekonomi yang disalurkan melalui Kementerian Datuk Seri untuk membantu agensi-agensi dan PKS terutamanya untuk menempuhi penularan wabak COVID-19 ni dan impaknya kepada mereka. Ya, kita bermula daripada awal ya. Apabila kita berhadapan dengan masalah COVID-19 ni, dan semua pemikiran rakyat dan pemikiran pemimpin ialah tertumpu kepada kesan COVID itu sendiri, membawa penyakit, mendatangkan kematian dan sebagainya. Dan kita juga melihat apa yang berlaku di negeri China, di Wuhan umpamanya. Dan kita juga melihat apa yang berlaku di Korea pada ketika itu, berlaku di Jepun, dan akhirnya kita lihat apa yang berlaku di Italy dan di Spain. Jadi kebanyakan negara yang menangani masalah COVID ini di Asia, iaitu Singapura, Korea, Jepun, nampaknya berjaya. Kurang-kurangnya lebih baik daripada apa yang kita lihat berlaku di Amerika, berlaku di Spain dan juga di Itali khususnya. Jadi dalam keadaan demikian, Malaysia mengambil tindakan sama hampir dengan sebahagian negara, contohnya Singapura ya. Dan kita buat model kita sendiri, pendekatan kita sendiri. Dan kerajaan apabila membuat pengisytiharan menerusi apa yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, 250 bilion, bukan satu jumlah yang kecil ya, satu jumlah yang amat besar, bahkan sama saiz jumlah tu dengan apa belanjawan tahunan Malaysia. Belanjawan tahunan pada era 2018, 17, 16 sampai sekarang, itu yang kita lihat, maknanya satu jumlah yang amat besar sekali. Tapi dalam masa yang sama, berlainan daripada belanjawan, dia menangani dua masalah yang besar, iaitu masalah COVID itu sendiri, penyakit itu sendiri, dan kesan daripada penyakit COVID-19 ini, operasi perniagaan, pergerakan manusia, orang individu yang membuat mencari cara hidup mereka secara kecil-kecilan. Ini semua terjejas oleh kerana arahan kerajaan menerusi Movement Control Order, menghalangkan mereka membuat aktiviti untuk meletakkan the food on the table. Jadi dalam keadaan demikian, maka kesan kepada SME, SMI ataupun PKS dan juga operasi dan pergerakan koperasi juga sama, kerana semua entiti ini adalah entiti bisnes. Entiti bisnes dia kena bergerak. Pergerakan bertantangan dengan arahan kerajaan, MCO kerajaan, berkehendakkan supaya tidak ada pergaulan besar-besaran ataupun assembly of people dengan besar-besaran. Yang kedua, social distancing tu sudah juga menghalangkan orang membuat pekerja-pekerja yang tertentu. Dan lepas tu nak pakai mask tu tak apalah. Bahkan ada masalah juga mask ni, sebab kita tidak mencukupi bahan. Kita boleh buat di negara kita sendiri, tapi bahan ada sebahagian daripada bahannya kena dapat daripada negara China. Dan negara China tak boleh menjual oleh kena lockdown juga di negara China. Jadi kita tidak mencukupi. Kita berpesan lagi kepada negara China yang masih membuat
bahan emas ni. Okay. Jadi dia macam a vicious circle di kalangan rakyat. Kesan yang ketara ialah ekonomi dan penyakit, dua perkara. Okay. Dan dalam ekonomi ni kita memang melihat bahawa contohnya ya, SME SMI yang menjana kepada 38, hampir 39% KDNK kita. Itu yang pertama. Jadi ini satu jumlah yang amat besar. Yeah. Dan satu lagi ialah memberi perkhidmatan atau pekerjaan ya kepada 68% rakyat Malaysia. Maknanya SME SMI ini memberi pekerjaan kepada 60% workforce seluruh Malaysia. Okay. Jadi kalau diberhentikan operasi mereka ini oleh kerana kehendak kerjaan MCO ni, jadi dengan sendirinya kita kehilangan satu pekerjaan, kedua kesan kepada ekonomi yang akan bakal mengena kita punya KDNK. Jadi dengan keadaan yang sedemikian, kita jadi serba salah. Tak ditangani MCO ni, dibuat secara mana yang kita telah buat, yang telah mendapat pengiktirafan daripada pihak rating antarabangsa macam JP Morgan bagi pengiktirafan, World Bank bagi pengiktirafan, bahkan WHO memberi pengiktirafan tindakan-tindakan yang telah Malaysia ambil. Walaupun kita di kalangan yang 25 tertinggi kena kesan ni, sebab kesan ni adalah consequential ya. Consequential sebabnya negara China sebagai turis yang terbesar datang ke negara kita dulu ya. Yang datang ke sini India dan China yang terbesar. Jadi kita belum buat lockdown hingga kerajaan Pakatan Nasional mengambil alih kerajaan. Sebelum tu, walaupun kita dah tahu Wuhan dah berlaku, Covid ni dah berlaku, semenjak bulan Januari lagi, kita tak ambil tindakan itu. Jadi itulah kenapa penyakit ni dah datang ke Malaysia. Dan kluster-kluster tidak diambil tindakan, contohnya macam tabligh assembly yang 15,000 orang terlibat, 14,000 sebenarnya, hampir 15,000 lah terlibat, yang memberi satu kluster yang terbesar. Dan satu lagi, ada lagi perhimpunan yang di Indonesia, evangelical punya Christian gathering, juga memberi kesan. Itu jadi dia punya merebak penyakit itu di seluruh negara, menjadi bermula daripada situ. Okey, Datuk Seri, sebelum kita pergi lebih jauh, yang Datuk Seri sebutkan tadi, Kementerian Datuk Seri juga perlu juggle antara penguatkuasaan MCO ni dan juga survival PKS. Jadi Datuk Seri, kalau kita tengok di social media, persatuan-persatuan pengusaha ni, contohnya mereka mengatakan apa yang boleh dibuat untuk kami supaya chain tu tak putus. Contohnya industri makanan dibenarkan untuk beroperasi, tetapi dia ada supporting industri sokongan seperti yang buat stiker contohnya, yang sediakan bahan mentah, beberapa bahan mentah. Jadi tapi mereka tidak dibenarkan beroperasi. Tidakkah ini sendiri akan memutuskan kelangsungan sektor yang dibenarkan ni, Datuk? Ya, okey. Dia begini. Apabila kerajaan memutuskan supaya essential sektor yang mengeluar makanan khususnya, maknanya mengeluarkan daging, ikan, sayur, ayam, telur, susu dan sebagainya, benda-benda macam tu. Ada 5-6, ada 8 sektor yang dibenar berlaku. Tetapi apabila kerajaan memutuskan sedemikian itu, kita tidak melihat bahawa sektor ini ada subsektor yang lain. Ada subsektor yang lain terlibat. Contohnya kalau nak mengeluarkan susu, packaging susu tu mesti kena ada. Kalau tak ada pengeluar packaging ni, memang tak ada pun kena-mengena dengan pengeluar susu, tapi dia mengeluarkan package untuk susu. Begitu juga transportation. Jadi kalau kita tidak menggerakkan transportation, ada kadang-kadang transportation ini dedicated ya, khas untuk satu-satu jenis industri. Contohnya pembawa ikan tak boleh disama dengan pembawa botol ataupun kartun susu tu. Dia berlainan. Jadi pembawa sayur daripada Cameron Highland tu
Jadi saya menjadi, bukanlah saya nak claim sebagai champion, jadi saya banyak kali raise up isu ini dalam perbincangan. Dah berapa lama kita ni menangani masalah, walaupun saya duduk dalam jawatan kuasa menangani COVID, kena semua menteri duduk di situ, tapi isu yang saya lihat ialah soalan bisnes dan ekonomi. Jadi soalan bisnes dan ekonomi ni saya selalu stress supaya semua subsektor yang terlibat dengan essential services ini perlu beroperasi bersama. Kalau tidak, dia tidak mendatangkan kesan. Contohnya sayur keluar oleh penanam sayur di Cameron Highland tidak akan keluar daripada Cameron Highland kalau transportationnya tak dijaga, distribution centernya tak dijaga, tak ada orang kerja, tak ada orang buat distribution centernya seumpamanya. Dan kalau kita nak hantar sayur ni ke bandar-bandar lain, mana port kita mesti bergerak, dan semua along the chain, supply chain tu, food supply chain tu mesti bergerak semua. Okey, Datuk Seri adalah wakil mereka untuk menyuarakan isu-isu ni di kabinet. Jadi apa yang mungkin mereka boleh jangkakan diumumkan oleh Datuk Seri dalam masa terdekat, because dah 2 minggu yang lalu, sekarang ni lagi 2 minggu di hadapan, dan ramai yang mengatakan mereka mungkin tak boleh survive. Yes, kita sedar, sebabnya bukan saya seorang saja. Pihak MITI, Kementerian MITI yang di bawah Datuk Seri Azmin Ali sendiri, pihak Datuk Pa yang Kementerian Ekonomi, dan MOF sendiri memang, dan Datuk Wee Ka Siong yang soalan transportation, port dan sebagainya yang saya sebutkan tadi. Semua menteri-menteri ni secara proaktif mengambil tindakan. Dan sekarang apa yang berlaku sekarang, pada misal contoh mesyuarat kabinet yang lepas, baru 3 hari lepas, Perdana Menteri telah mengarahkan penubuhan jawatankuasa kabinet di peringkat menteri. Jawatankuasa kabinet menteri, kadang-kadang jawatankuasa kabinet menteri tak ada. Ini menteri duduk situ. Beberapa kementerian dan Kementerian Usahawan dan Koperasi dijemput dari masa ke semasa hadir. Jadi saya dah hadir mesyuarat semalam kemarin. Kita mengadakan satu mesyuarat lepas Jemaah Menteri, kita mengadakan mesyuarat dan kita mendapat beberapa rumusan, rungutan dan cadangan. Dan jawatankuasa yang dipengurusi Datuk Sri Azmin Ali ini akan bermesyuarat lagi pada hari Jumaat dan hari Ahad. Dan selepas itu akan membuat laporan kepada Economic Action Council pada hari Isnin. Dan saya cukup yakin apa yang arahan Perdana Menteri ialah to create a balance ataupun mendatangkan perimbangan di antara keperluan untuk menangani masalah COVID supaya tidak menular hingganya menjadi apa yang kita lihat di Itali, di Spain dan di Amerika sekarang, dan melihat juga industri kita termasuk SME, SMI, bukan SME, SMI just right down the line survive supaya ekonomi kita tidak merudum selepas ini nanti. Jadi perimbangan ini telah ditahu dan diambil berat oleh pihak kerajaan. Jawatankuasa kabinet telah ditubuh dan rumusan akan dibuat. InsyaAllah Perdana Menteri akan bakal membuat pengumuman, bukan saya Perdana Menteri mungkin akan bakal membuat pengumuman pada minggu hadapan selepas mesyuarat AAC pada hari Isnin nanti, di mana apa permohonan daripada pihak industri SME SMI ialah kebanyakannya berkaitan dalam soalan satu, EPF, contribution EPF. Soalan EPF ini contohnya sama ada dibayar ataupun tidak, ataupun restructuring semula pembayarannya, ataupun dikurangkan pembayarannya. Dan satu lagi ialah SOKSO, sama perlu dibayar ataupun tidak. Dan yang kedua lagi ialah soalan gaji pekerja, gaji pekerja, sebab pekerja ni syarikat tak beroperasi, tapi arahan kerajaan pekerja mesti dibayar. Jadi soalannya apa threshold ataupun penanda aras yang perlu kerajaan buat untuk meringankan beban SME SMI ini.
Sama ada dimaaf daripada membayar gaji, kerajaan bantu subsidi bayar gaji, ataupun apa mekanisme yang bakal kerajaan buat dalam bentuk dalam bersyaratkan bahawa kemampuan kerajaan mengatasi masalah tu. Juga begitu juga termasuk dengan rental ya. Termasuk dengan rental. Rental ini sebagaimana yang telah kita ketahui bahawa semua agensi kerajaan dah dapat arahan. Semua menteri dah dapat arahan bahawa kalau businesses itu menyewa tempat kerajaan, dimaafkan daripada membayar sewa ataupun diberi moratorium ataupun diberi penangguhan dan bermacam-macam arahan mengikut keperluan bisnes tu sendiri. Jadi dalam keadaan semikian, itu masalah satu yang telah kita dapat kita asisi. Contohnya kalau kita lihat SME Bank mempunyai 450 complexes, the whole nation. Itu bukan ruang tau, kompleks. Maknanya satu kompleks tu ada 200. Kita time by 400 lebih tu 1,000 ruang bilik pejabat ataupun bilik perniagaan yang bakal mendapat keuntungan daripadanya. Jadi begitu jugalah tiap-tiap agensi, bank rakyat, SME Bank, UDA, semua, Magic, Inscan, Tekun, SME Corp mempunyai komplekses dan mempunyai bangunan-bangunan sendiri yang disewa oleh pihak penyewa. Peniaga akan membuat tindakan yang sama untuk, tapi apa yang tinggal ialah private premises. Contohnya private premises macam itulah, sama ada Petronas akan tu bangunan KLCC contohnya, ataupun Mid Valley yang begitu besar sekali itu. Dan banyak lagi mall-mall yang besar tu. Kita lihat kan, mall tu dia mempunyai banyak outlet yang menjual macam-macam jenis, daripada jam Rolex hingga menjual pakaian Superdry dan sebagainya. Sama ada mereka ini bantuan kerajaan kepada mereka memang daripada kewangan sumbangan bank, moratorium tak payah dibayar, faedah masa tu akan tidak dikena, penalti tidak dikena, rekod non payment tidak dikena, semua tak ada dikena. Jadi kalau ini tak ada cascading down kepada pihak penyewa ini, adalah tidak wajarlah pada pandangan kita. Saya sebagai Menteri Menjaga Keusahawanan menyeru kepada tuan punya mall-mall yang besar-besar, bangunan besar-besar ni, kalau disewa biarlah dapat cascading down, dapat semua pihak. Jangan harap kerajaan saja bagi subsidi dan seorang saja dapat keuntungan. Yang lain tak dapat, supaya kita boleh menyelamatkan industri businesses kita, SME SMI kita, hingga ke retail outlet yang kecil-kecilan. Betul Sri, kalau macam kerajaan merayu untuk mereka beri pertimbangan kepada penyewa mereka, mungkin tak jalan. Adakah kementerian mungkin boleh fikirkan insentif di kemudian hari untuk mereka jika mereka melepaskan sewa tu buat masa ni? Ada dibangkit semalam masa mesyuarat yang dipengerusi Datuk Seri Azmin Ali, bangkit soalan private premises ni. Dan mungkin di antara menteri-menteri, contohnya Menteri MITI yang Datuk Azmin sendiri, dan Tok Pa yang Menteri Ekonomi, akan berhubung dengan mereka ini, dan MOF mungkin akan berhubung dengan semua pihak ini untuk meminta bantuan kerjasama dengan pihak kerajaan. Kalau tak boleh pun mengurangkan hingga 100%, tapi sekurang-kurangnya dalam keadaan mereka tidak membuat bisnes ini, sekurang-kurangnya rental itu diturunkan begitu rupa, hanya to recover your cost. Tak payah dapat untung lah. Contohnya KLCC ya, di dekat Twin Tower Petronas. Saya tahu ruang yang panjang 12 kaki, lebar panjang 18 kaki, sewa sampai 24,000 sebulan. Jadi kalau tak berniaga, macam mana pihak ni nak bayar 24,000 sebulan ni? Saya tahu ni rate ini ialah berlaku pada 5-6 tahun yang lepas. Saya ada seorang kawan suruh keluar sebab dia bayar 18,000, kena orang yang nak masuk tu 20,000.
menawarkan ruang tu. Jadi dalam keadaan kita menghadapi kesan COVID-19 ini, kita minta tolong kepada mereka ini supaya janganlah menangguk di air keruh lah. Jangan dapat untung besar sangat. Mereka dah dapat beratus juta dah dalam bertahun-tahun. Kerajaan dah bagi corporate tax yang murah, income tax yang murah kepada big players ni, pada mereka yang kaya-kaya ni. Bantulah SME SMI yang berpendapat sederhana ni. Okey, masih tu. Kita sudah berbalik pada insentif yang diumumkan oleh kerajaan. Kita tahu agensi di bawah Datuk Seri punya kementerian ni ada corporate governance yang kena diikuti. Tapi untuk mereka di luar sana, PKS terutamanya, kalau boleh diorang nak duit dalam tangan hari ni pasal keadaan makin sukar untuk mereka, adakah apa yang boleh pihak kementerian lakukan untuk pastikan bantuan ini sampai dengan keadaan segera, Datuk Seri? Ya, apa yang saya lihat di sini, kalau kita lihat dalam kementerian ini, dia hampir keseluruhannya agensi-agensi kementerian ini mempunyai sumber keuangan yang diberi kepada rakyat. Contoh Bank Rakyat, satu bank korporasi yang terbesar di Malaysia ni, dan dia mempunyai cukup dana dan mempunyai kebolehan untuk membantu, dan mereka akan membantu. Dan tetapi bank SME Bank juga, SME Bank apabila saya mengumumkan moratorium, mengumumkan bermacam tindakan baru minggu lepas, semua puji cerita tu baik betul. Tetapi apa yang kita lihat ialah kesannya juga bahawa commercial bank yang dibandingkan dengan SME Bank ni, commercial bank menerima pun permohonan 5-6 permohonan daripada syarikat, tetapi SME Bank dah menerima lebih 200 dah. Jadi mana peningkatan mendadak sokongan rakyat kepada SME Bank jauh lebih besar dipandang. Maknanya ada sebab kebaikan-kebaikan SME Bank. SME Bank ni hanya yang tinggal ialah pinjaman yang diberi apa disebut pasal special relief facilities 1 juta. Bayaran dalam masa 5 tahun 5 bulan. Dan juga dengan faedah dikurangkan kepada 3.75%. Dana ini akan dikeluarkan kepada pihak ini, tetapi dokumentasi bank ni kena diurus sebaik mungkin. Dia tak boleh dikeluar macam tu saja. Pihak bank, pegawai bank kena protect dia sendiri, kena protectkan bank punya interest, ya, kepentingan bank. Jadi dokumentasi ini, kalau kita lihat dokumentasi di Semenanjung, ya, saya tak sebut Sarawak berlainan sikit sistem dia. Kalau di Semenanjung dia perlu nombor 1 collect stamp tu, lembaga hasil kena buka pejabat, sekarang tutup. Nombor 2 pejabat High Court, Mahkamah Tinggi, nak daftarkan charges tu kena buka, sekarang tutup. Pejabat Tanah dan Galian yang tutup minta dibuka sebab pendaftaran charges, memorandum of charge tu kena di-charge sebab 1 juta pilihan satu orang. Jumlah yang bakal kita dah terima permohonan ni dah mencecah 2 bilion. 2 bilion, bukan satu jumlah yang kecil. Jadi yang satu lagi iaitu SSM, Suruhanjaya Syarikat, untuk mendaftarkan charges ni. Jadi 4 badan kerajaan ni paksa. Apabila saya mengumum, hari yang berekod saya buat surat menuju kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya bawa surat macam tu, beri dengan Perdana Menteri, "Sir, you have to approve this one, otherwise our kemudahan 1 juta satu syarikat permohonan yang sekarang dah mencecah 1.6 bilion, saya kata tak dapat dikeluar." Jadi badan-badan agensi kerajaan ni kena keluar, buat pendaftaran, buat supaya dokumentasi ni betul. PM tak ada fikir 2-3 kali pun. Saya lulus kan? Saya lulus serah dengan Menteri Keuangan Datuk Tengku Zafrul. Serah, dia akan beri arahan kepada semua agensi ni keluar untuk merealisasikan kehendak kerajaan mengeluarkan 1 juta satu syarikat yang memohon untuk special relief fund ini. Jadi itu dah kita lihat ada 2 bilion
sehingga sekarang ini. Jadi insya-Allah dia akan sampai kepada tu. Itu benda-benda yang besar. Saya belum sebut soalan tekun, saya belum sebut soalan koperasi lagi. Sebelum kita pergi ke tekun, saya memang nak sentuh pasal tekun sikit. Tapi Datuk Seri katalah macam untuk 200 application, berapa lama boleh selesai? Satu lagi belum saya sebut tadi. Si Kris dan si Cross tu ada yang merekod kebolehan solvency syarikat-syarikat ni. Itu juga saya minta dia buat operasi. Sekarang tutup. Jadi minta dia operasi supaya bank boleh buat satu counter check dengan dia punya solvency. Satu lagi yang belum saya sebut, peguam. Dokumentasi itu bukan bank yang buat, peguam buat. Jadi pejabat-pejabat peguam kena buat operasi, berbuka. Jadi pihak yang buat MCO kat bawah sana kena beri surat, orang ni kena buat pergi ke, walaupun dia terpaksa pergi pejabat dia sendiri. Jadi semua the machine must work together. Kalau tidak dia akan berhenti di satu tempat. Jadi saya cukup yakin dengan apa yang kita dapat daripada kerajaan, apa yang kerajaan dah buat setakat ini, saya cukup yakin industri itu sendiri mesti bekerja lah. Janganlah nak pilih, kalau bank pilih 2-3 peguam saja, kena menghadkan peguam ni buat operasi kat luar. Mungkin janganlah nak cari pilih peguam pilihan sendiri. Pergilah ke tempat apa yang peguam dipilih oleh pihak bank. Bukan kita nak pilih tu untuk memudahkan kerja bank, untuk memudahkan pengeluaran sumber kewangan ni. Okey, betul. Datuk Seri, tekun, apakah kewajaran skim kredit mikro ni yang 500 juta ni dikendalikan oleh Tekun Nasional, Datuk Seri? Itu cantik, saya tunggu. Saya apabila duit 500 juta tu nak dikeluar membantu masyarakat yang bisnes kecil-kecilan ni, kita ada tak mencukupi kita punya network seluruh negara? Tak satu badan pun. Dan kalau dikeluar menerusi bank komersial, dia akan menghadapi satu masalah. Sebab pengeluaran bank komersial, dia kena terbatas oleh bank negara. Bank negara memberi batasan-batasan dan had-had yang tertentu. Dan bank negara berkehendakkan syarat-syarat pengeluaran bank negara itu akan dipatuhi. Kalau tak, bank akan berhadapan dengan satu masalah. Itulah kenapa saya sebenarnya menyuarakan ni. Saya nak duit 500 juta ini dikeluar menerusi tekun, yang mana kita mempunyai outlet seluruh negara. Kita sekarang dah mempunyai 170 outlet tekun seluruh negara. Walaupun saya sendiri rasa tak puas hati di Sarawak, negeri yang sebesar itu, seluas itu, tekun belum lagi mencukupi. Tapi dalam masa saya belum berbuka mulut, pengarah tekun dah jumpa saya, Datuk, kita nak buka 5-6 lagi outlet di Sarawak, kata dia. Tu pun saya kata belum cukup lagi, tunggulah habis ni. Saya nak kenal pasti lagi tempat-tempat yang perlu. Jadi maknanya kita mempunyai kita mempunyai cukup outlet. Networking kita mencukupi. Ketiga, mempunyai pegawai-pegawai yang mencukupi untuk disbursing dengan cepat dan sampai ke pihak sasar. Yang ketiga, kita mempunyai monitoring system within the contact of kita punya pejabat. Dan kita mempunyai coaching macam mana duit tu nak dipakai. Jadi kita semua mencukupi. Kerajaan tak payah set up another agencies, atau payah bagi bank lagi minta bank buat kerja. Kita ada agensi kita sendiri, boleh buat. Okey. Datuk Seri, 14,628 koperasi bukan jumlah yang kecil, dan mereka ada lebih kurang 6 juta 6.6 juta. Ya, jadi ahli. Tapi kita belum dengar sangat tentang insentif untuk mereka ni. Mungkin Datuk Seri boleh jelaskan kepada 6 juta mereka ni, apa yang ada untuk mereka. Semalam saya bercakap pun dalam bernama TV semalam pun ada menyoal soalan bantuan yang khusus pada dia sendiri punya koperasi punya operation. Saya jelas beginilah ya. Sebenarnya kalau dilihat daripada secara umum dalam pengumuman yang dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, memang tak ada pun koperasi itu disentuh sangat, ya. Tetapi apa yang berlaku, kita punya internal punya sendiri, kita mempunyai dana yang mencukupi sebenarnya. Itulah sebabnya
apabila saya dah beri arahan, saya kata jangan lupa koperasi. Kita mempunyai 14,600 lebih koperasi seluruh negara dan mempunyai ahli 6 juta lebih, 6,5 juta ahli seluruh negara. Jadi mereka ini perlu bantuan right down the line, daripada angkasa sangkanya kepada pihak koperasi, ahli-ahli koperasi di bawah sana, di peringkat kampung, longhouse, rumah panjang dan seluruh negara. Saya kata kita kena bantu. Jadi dalam masa yang cepat, kementerian saya mengumpul dana sejumlah 1.099 bilion yang bakal diagihkan kepada untuk menangani masalah perasaan koperasi yang tak ada disebut dalam ucapan yang amat berhormat. Dan jumlah sebesar 1.09 bilion ini untuk apa, Datuk Seri? Dia bermacam-macam menangani masalah hutang, penangguhan, pembayaran dan sebagainya. Semua benda tu kena, sebab koperasi ni dia macam ni ya. Sumber keuangan yang dapat daripada kerajaan disalur menerusi Suruhanjaya Koperasi, dan Suruhanjaya Koperasi meminjam lagi kepada pihak koperasi pertengahan dan koperasi asas. Koperasi ni dia ada 3-4 peringkat ya. Koperasi asas yang individu, seseorang individu, 50 orang form satu badan dipanggil koperasi, itu dipanggil koperasi asas tu. Yang di atas tu ada satu konsortium koperasi lagi, mungkin 5, 6, 7, 8 koperasi sama dengan mereka sendiri untuk menubuhkan satu konsortium. Ini koperasi pertengahan. Dan di atas tu lagi kita ada angkasa ya, yang jadi umbrella body kepada koperasi ni. Jadi saya dah beri penjelasan dengan Datuk Patah sebagai Presiden Angkasa, dan SKM yang mendapat sumber kewangan ni daripada beberapa sudut akan menyalurkan ini kepada koperasi-koperasi di seluruh negara yang bermohon kepada pihak SKM. Inilah sumber kewangan yang dia bagi. Dan selain daripada itu ada bisnes-bisnes yang terus ditangani mengikut apa kebudi bicara dan pandangan pihak SKM, Suruhanjaya Koperasi mengambil tindakan. Jadi di samping itu saya masih beri arahan, saya nak tahu lagi apa jenis bantuan yang bakal diberi. Sebabnya tiap-tiap koperasi itu juga sebagai badan pengeluar sumber kewangan kepada ahli-ahli masing-masing, tempat berhutang, berhutang duit lah. Secara ringkasnya, dengan berhutang duit, kalau saya ahli koperasi, saya mungkin nak beli motor. Jadi saya pergi ke koperasi, pinjam duit beli motor 4,000 dan bayar motor saya. Dia kena bayar bulanan kepada koperasi ni. Tapi masalahnya, ini tak ada disebut dalam moratorium. Dia kena bayar. Kalau tak, koperasi ni tak dapat recover dia punya tu, sebab dia kena bayar dengan Suruhanjaya tu. Jadi saya kata dekat ni perlu bantuan. Kita dah kenal pasti di mana bantuan perlu dibuat. Jadi insya-Allah bila saya mengadakan mesyuarat lagi dengan pihak koperasi dan juga SKM dan termasuk kementerian, kita akan kenal pasti di mana letak bantuan yang perlu kita tangani lagi. Kalau macam Kementerian Koperasi ni dapat sejumlah wang tu, adakah mungkin hutang ahli pada mereka boleh dibekukan buat masa ni ke macam mana, Datuk Seri? Itulah saya suruh kaji sejauh mana kesannya. Kita kena kaji, kita tak boleh buat keputusan sembrono ya. Sebab akhirnya badan itu sendiri akan bertanggungjawab kepada apa yang kita nak buat. Jadi kita kena kaji di mana letak sasaran kita untuk membantu. Understood. Datuk Seri, saya lihat website Kementerian Datuk Seri ada buat satu survey, dan survey ini dimulakan selepas pengumuman yang berhormat Perdana Menteri berkaitan pakej rancangan ekonomi itu. Jadi antara soalan tu Datuk Seri tanya apa lagi bantuan lain yang golongan IKS ni perlukan. Antara yang Datuk Seri masukkan bantuan keuangan dari sektor swasta, bantuan grant bentuk one off daripada kerajaan. Mungkin ada yang dah di-announce, tapi apakah
feedback yang Datuk Seri dah tengok daripada golongan usahawan ni? Sebabnya kalau kita lihat dalam kementerian ini, kita mempunyai badan ya, macam INSCEN, badan kajian ni. Kita lihat SME Corp. Ini badan-badan kajian, dia buat kajian ya. Dan kita lihat institut koperasi dan juga Magic. Mereka ini tidak membuat keputusan sembrono. Mereka membuat kajian dulu sebelum membuat keputusan dan sebelum berbincang dengan menteri. Jadi apa yang menteri dapat ialah selepas mendapat feedback daripada pihak-pihak yang tertentu, the stakeholders. Bila stakeholders dah bagi maklumat kepada menteri, dapatlah menteri itu secara, walaupun kajian secara ringkas ya, kajian tu dibuat hanya 20 kalau tak salah saya daripada 27 bulan Mac hingga 29 bulan Mac, masa 3 hari, tapi berpuluh-puluh ribu juga orang yang respon kepada kajian mereka. Jadi ada perkara-perkara yang diperlu oleh pihak tu kita bawa kepada, kalau kita tidak dapat tangani sendiri, kita bawa kepada pihak Economic Council ni, menerusi jawatan kuasa dipengerusi oleh yang berhormat Datuk Seri Azmin Ali tu. Jadi kita salurkan supaya dinilai, dianalisa dan dirumus oleh pihak kerajaan. Jadi keputusan kita pun bukan dibuat sembrono juga. Dan kena, kita akan bakal menggunakan duit kerajaan, duit rakyat sebenarnya. Jadi kita tak boleh berbuat dengan sewenang-wenangnya. Jadi itulah balancing tu masih kena di reminder. Satu pihak menangani COVID, berkehendakkan MCO tu strictly enforce, tetapi dalam bidang kita menjagakan keusahawanan supaya ekonomi itu juga dilihat, dan Perdana Menteri amat peka dengan benda ni. Dan yang kedua ialah untuk melihat supaya kita tidak berhadapan dengan, kita boleh cure COVID tapi kita berhadapan dengan depression ekonomi kita sendiri, supaya balancing tu kena dibuat dengan sebaik mungkin. Jadi tujuannya dari konsep Perdana Menteri itu sendiri, iaitu nobody will be left behind as far as we're concerned. Bahkan belum ditanya tadi berhubung dengan informal businesses. Informal businesses ni yang makiah jual ada. Nasi goreng. Jual nasi goreng, jual nasi lemak, jual cekodok, jual pisang goreng. Orang ni dia tak berdaftar, jadi jumlah dia begitu ramai. Jangan kita underestimate mereka punya sumbangan kepada negara. Mereka menyumbang, satu daripada sudut ekonomi family mereka, dan kedua sumbangan kepada employment mereka. Jadi dalam sudut itu saya memang tu, ini orang bawahan ni B40 punya orang. Jadi saya kata B40 is my baby, I kena jaga juga. Jadi saya berterusan repeat kepada kerajaan supaya B40 ni kita kena ada sistem untuk membantu. Dan sistem yang boleh bantu tu yang terbaik, memang saya tak ada lihat lain, memang daripada sudut tekun, ataupun ada satu agensi kerajaan lagi, AIM. Itu badan-badan yang mempunyai cawangan-cawangan di seluruh negara. Datuk Seri, kalau boleh Datuk Seri bagi sesuatu yang tangible, jawapan yang tangible pada soalan ni. Kita lihat banyak usahawan, contohnya di China, yang begitu agile. Hari ni diorang buat bisnes ni, tapi bila jadi COVID ni diorang tukar terus buat hand sanitizer dan market pada satu dunia. Datuk Seri ada agensi-agensi yang boleh membantu ke arah ini. Apa yang boleh mereka bantu usahawan kita untuk tingkatkan survival ability diorang ni? You kena kaji ya. Kalau you lihat seluruh dunia, khususnya di ASEAN country, kalau you lihat kenapa orang Filipin begitu kreatif, kenapa orang Indonesia begitu kreatif, tetapi kalau kita lihat orang Malaysia, saya tak kata tak pandai tahu, tak kreatif dalam sudut ekonomi. Itulah saya lihat. Saya pergi ke Filipin banyak. Saya daripada south ke north Filipin tu dah saya naik bas pergi beribu kilometer dan mengetahui kenapa orang kreatif. Pokok tumbang
tak terbuang, pergi dibakar macam tu saja. Yang potong besar-besar ni jadi anak ayam lah, jadi itik lah, jadi macam-macam. Yang pokok daun yang lebih, ranting lebih tu, dia suruh daun keluar semua buat, terbakar, buang daun tu saja. Yang ini dia ganti menjadi Christmas tree. Jadi tak satu pun terbuang. Tapi kalau kita semua pergi tong sampah semua. Semua pergi ke landfill semua. Jadi kenapa kreatif? Oleh kerana they push to the corner. Jadi they have to survive. Itulah kenapanya China bersifat macam tu. China hanya kaya dalam masa 20 tahun tau. Sebelum tu mereka terdesak kehidupan yang teruk. Saya pergi ke China, saya banyak keluarga kawan daripada masyarakat China ni yang macam begitu teruk kehidupan mereka. Jadi mereka lebih kreatif, lebih bertenaga untuk mencari cara hidup, untuk hidup. Jadi kreativiti dan inovasi itu masih dibawa sampai sekarang ni. Tapi walau bagaimanapun, bagi pihak kementerian, saya tahu SME Corp, Magic, apa nama ni, InScan dan ini 3 agensi ni masih buat kajian. Kita nak mengenal pasti migration of enterprise daripada satu sudut kepada sudut yang lain, kata benda yang mereka boleh buat bukan saja masa COVID ini, tetapi post COVID, selepas COVID ini nanti apa business, kind of business you want to do. Jadi ini kajian ini berterusan dan kita akan bagi latihan, semua pihak ni akan bagi latihan. Institut ini koperasi, InScan, Magic, SME Corp akan buat latihan berterusan melibat ribu businesses, startup dan sebagainya. Dan kita juga telah saya sudah beri arahan kepada Tekun melihat keperluan startup mereka. Jadi maknanya migration of businesses kepada satu jenis bisnes yang baru tu masih dalam kajian kita, akan kita nilai dan lihat siapa mahu pindah daripada apa yang mereka buat sekarang kepada satu jenis industri yang baru, bisnes yang baru, venture yang baru. Dan macam mana financing. Kerana kalau kita lihat financing ya, di seluruh Malaysia businesses tu 90% bisnes dari financing daripada pihak bank. Jadi kita lihat bank tu sebagai lelak semua, tidak ada lain. Kalau tak ada duit, tengok bank. Ataupun yang sebahagiannya daripada family, daripada sendiri, financing. Tapi kita belum lagi mempelopori idea yang sebenarnya sepatut digunakan pakai di Amerika. Contohnya venture capital, bahkan startup capital pun di Amerika dia lebih maju daripada kita. Jadi saya dah bagi arahan supaya dilihat venture capital, startup capital ni daripada luar. Jadi tak adalah orang cuba nak menubuhkan satu sendiran berhad. Sendiran berhad ini saya punya 51%, you punya 49%. Jadi kita berdua ni 100% punya. Tak ada. If you want to maju, tak rely dengan bank saja, you must agree dengan venture capital. Masuk sini, inject dia punya fund, he run the business, cari manager yang pandai, you dengar sajalah, dapat untung saja. Begitulah pada tahun 90-an apabila 20 .com company yang begitu maju sekali, termasuk Amazon.com dan sebagainya, eBay dan sebagainya, macam mana dia maju? Dia gunakan semua sistem ni dan dia tak sendiri terlibat dengan management. Dia jadi tu saja, orang ini buat saja, memulakan bisnes, dan dia boleh menjadi satu super scale, big scale company. Okay, Datuk, kita dah hampir ke penghujung rancangan. Mungkin adakah Datuk Seri rasa pada yang pembangunan usahawan adalah your portfolio, adakah Datuk Seri akan kata pada mereka yang baru nak mula bisnes, tunggu dulu, don't get involved in business just yet, tunggu berapa lama? Ini juga berkait rapat dengan apa akan jadi dalam masa terdekat ni, bukan masa terdekat, 6 bulan hingga setahun. Apakah prospeknya, bagaimanakah keadaan business environment di negara ini? Okay, that's a good question tau. Dia tahu tak bisnes ni? Saya jumpa dengan seorang hamba Allah. Dia ni developer di Kuching.
semasa kemelesian ekonomi, semua developer ni dia penjualan rumah kurang, kedai kurang, mahria demand semua kurang. Bank pun tighten loan system dan sebagainya hingganya tak dapat loan daripada bank. Jadi penjualan rumah yang payah. Jadi kebanyakan orang akan berhenti buat planning, berhenti buat keputusan untuk terlibat dengan bisnes. Tapi ada bisnes developer juga, dia keep on pushing kerjaan untuk kelulusan development dia. Dia punya plan semua dia minta lulus. Pergi jumpa kerjaan. Jadi pejabat kerjaan dah berkurangan sebab tak ada ramai yang datang. Dia seorang saja pergi. Jadi kelulusan dia dapat. Apa yang baik dia buat tu, apabila ekonomi meningkat, dia dah boleh buat rumah dah. Yang mana orang lain baru nak start. Jadi saya tak menggalakkan orang berhenti memikirkan soalan bisnes masa keadaan yang payah. Masa ni lah you memikirkan apa jenis bisnes you nak buat masa depan, buatkan perancangan, carikan sumber keuangan, fikirkan semula macam mana nak melaksanakannya. Masa ni lah kita nak merancang, membuat dan memulakan bisnes kita. Okey, terima kasih Datuk Seri atas pengupasan isu-isu dan juga ulasan dan pemberitahuan tentang apa yang mungkin akan diumumkan minggu depan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri untuk membantu IKS, sektor IKS ni. Saya rasa banyak isu yang masih belum terjawab tapi kita tak ada masa, Datuk Seri. Mungkin kita akan jumpa lagi lepas ni. Kita akhiri Bicara BH edisi ini kini dan semoga anda sihat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.